Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan buku saya, iaitu bertajuk Pejuang Saham Dividen Dibayar. Nama saya Dia Syahir bin Muhammad Fazli, dengan bantuan pensyarah saya, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adila Rizwan Shah bin Muhammad Dali, membantu saya menulis buku ini. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Mengasihi, kupanjatkan kesyukuran kerana dapat menghasilkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Salam sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua kaum umat muslimin dan mukminin, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Semoga kita semua mendapat keberkatan dari Allah SWT. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsikan bersama. Dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri. Segala ilmu yang baik hanya datang dari Allah SWT. Justru itu saya memohon maaf jika ada penulisan saya yang tidak menepati cita rasa pembaca, dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Buku ini adalah bertujuan kepada kita untuk mula berjinak dengan pelaburan saham. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar saya Dia Syahir bin Muhammad Fazli, dan dengan bantuan pensyarah saya, Profesor Madya Dr. Nur Adila Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Okey, ini adalah isi kandungan saya. Saya akan membentangkan tentang dividen dibayar, dibagi kepada 9 tajuk. Okey, mula saya akan membentangkan apakah definisi dividen. Dividen adalah berdasarkan peratusan saham yang dipegang oleh syarikat untuk mengagihkan sebahagian daripada keuntungan syarikat sendirian berhad kepada pemegang saham. Pembahagian ini akan mengurangkan aset dan modal syarikat, tetapi pembahagian keuntungan kepada pemilik memang menjadi tujuan utama syarikat. Apabila perniagaan memperolehi keuntungan, sebahagian daripadanya akan dilaburkan semula dan disebut sebagai pendapatan tertahan, dan selebihnya akan dibayar sebagai dividen. Kekerapan dividen ini berbeza mengikut negara. Ada yang diumumkan 4 kali setahun, yang lain hanya setahun sekali. Sekiranya syarikat mengalami kerugian sepanjang tahun, ia mungkin memilih untuk membayar dividen kecil dari pendapatan tertahan atau tidak membayar dividen sama sekali. Sekiranya syarikat memperoleh keuntungan sekali, misalnya dari penjualan aset, syarikat itu mungkin akan membayar dividen khas kepada pemegang saham. Okey, seterusnya saya akan membentangkan cara pengagihan dividen. Cara pengagihan dividen dapat diagihkan dengan 3 cara, iaitu dividen tunai, dividen saham, dividen harta. Dividen tunai ialah cara yang paling umum untuk pembagian keuntungan, dibayar dalam bentuk tunai dan dikenakan cukai pada tahun pengeluarannya. Dividen saham cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan perkadaran terhadap jumlah saham yang dimiliki. Contohnya, setiap 100 saham yang dimiliki diberikan 5 saham tambahan. Dividen harta dibayar dalam bentuk aset, sama ada keluaran atau perkhidmatan. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan oleh sesebuah syarikat. Okey, masuk kepada tajuk utama saya, iaitu dividen dibayar. Apa itu dividen dibayar? Dividen dibayar adalah liability yang wujud apabila syarikat menyatakan dividen tunai kepada pemegang sahamnya. Apabila lembaga syarikat meluluskan dan menentukan dividen tunai, kewajipan pembayaran dividen sama dengan jumlah dividen yang dinyatakan. Akaun ledger umum yang bertajuk akaun dividen dibayar digunakan untuk menjelaskan semua penyata dan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Akaun dividen dibayar adalah akaun liability yang dikreditkan semasa pengarah mengisytiharkan dividen tunai.
dan didebitkan apabila wang tunai dibayar kepada pemegang saham untuk dividen yang disebutkan di atas. Syarikat-syarikat yang ditubuhkan sering membayar dividen kepada pemegang sahamnya secara berkala. Walau bagaimanapun, kita harus memperhatikan bahawa tidak ada kewajipan dividen dalam jangka masa tertentu, kecuali sehingga lembaga pengarah sendiri benar-benar meluluskan dan menentukan dividen selama tempoh-tempoh tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan kepada semua formula dividen dibayar. Formula yang penting dalam dividen dibayar ini ialah nisbah pembayaran dividen ataupun dikenali sebagai dividend payout ratio, DPR. Nisbah pembayaran dividen boleh dikira sebagai dividen per saham dengan pendapatan sesaham atau setara dividen dengan pendapatan bersih, seperti ditunjukkan di bawah. Nisbah pembayaran dividen sama dengan dividen dibayar bahagi dengan pendapatan bersih, iaitu net income. Sebagai alternatif, nisbah pembayaran dividen DPR juga dapat dikira sebagai nisbah pembayaran dividen payout ratio sama dengan 1 tolak nisbah pengekalan, iaitu retention ratio. Berdasarkan per saham, nisbah pengekalan ration ratio dapat dinyatakan sebagai ration ratio sama dengan EPS tolak DPS bahagi dengan EPS, di mana EPS adalah earning per share, iaitu pendapatan bagi satu saham, manakala DPS adalah dividend per share, dividen bagi satu saham. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kepada semua tajuk kelima, iaitu apa yang nisbah pembayaran dividen ataupun dividend payout ratio ini memberitahu kita. Beberapa pertimbangan menafsirkan nisbah pembayaran dividen. Yang paling penting adalah kematangan syarikat. Syarikat-syarikat yang didorong oleh pertubuhan baru yang ingin berkembang, mengembangkan produk baru dan berpindah ke pasaran baru, diharapkan dapat melabur semula sebahagian besar atau seluruh pendapatan mereka dan dapat dimaafkan untuk kadar pembayaran yang rendah atau sifar. Nisbah pembayaran dividen adalah 0% untuk yang syarikat yang tidak membayar dividen dan 100% untuk syarikat yang membayar dividen. Iaitu bermaksud dia membayar semua pendapatan bersih mereka sebagai dividen. Sebaliknya, syarikat yang lebih tua ataupun yang lebih stabil, yang dah lama ditubuhkan, hanya mengembalikan sejumlah kecil kepada pemegang saham, akan menguji kesabaran para pelabur dan mungkin menggoda aktivis untuk campur tangan. Contohnya, pada tahun 2012, hampir 20 tahun setelah dividen terakhir dibayar, syarikat Apple, yang syarikat sangat terkenal, mula membayar dividen ketika CEO baru mendapati bahawa aliran tunai syarikat yang besar menjadikannya nisbah pembayaran 0% sukar untuk dibenarkan. Oleh kerana ini, hal ini bermaksud bahawa syarikat telah melepasi tahap pertumbuhan awalnya. Nisbah pembayaran yang tinggi bermaksud bahawa harga saham tidak mungkin meningkat dengan cepat. Kita masih tajuk yang sama. Di bawah tajuk itu, saya akan mengatakan dua sebab. Salah satu sebab yang pertama ialah kelestarian dividen, iaitu dividend sustainability. Nisbah pembayaran juga berguna untuk menilai kesinambungan dividen. Sesebuah firma atau syarikat sangat enggan memotong dividen kerana ini dapat menurunkan harga saham dan mencerminkan kemampuan pengurusan. Sekiranya nisbah pembayaran dividen syarikat melebihi 100%, ia akan mengembalikan wang pemegang saham lebih banyak daripada yang diperolehinya dan mungkin terpaksa mengurangkan atau menghentikan pembayaran dividen sepenuhnya. Namun, hasilnya tidak dapat dielakkan. Syarikat ini melalui tahun yang buruk tanpa menunda pembayaran dan ia sering demi kepentingan terbaiknya. Oleh itu, adalah mustahak untuk mempertimbangkan jagaan pendapatan masa depan dan mengira nisbah pembayaran yang
berpandangan ke hadapan agar dapat meramalkan jangkaan pendapatan ke belakang. Trend jangka panjang dalam nisbah pembayaran juga penting. Kadar yang terus meningkat mungkin menunjukkan perniagaan yang sihat dan matang, tetapi pertumbuhan yang tinggi mungkin menunjukkan dividen yang menuju ke wilayah yang tidak berkesinambungan. Kadar pengekalan adalah konsep yang berlawanan dengan nisbah pembayaran dividen. Nisbah pembayaran dividen mewakili peratusan keuntungan yang diperolehi oleh syarikat yang membayar pemegang sahamnya, sementara nisbah simpanan mewakili peratusan keuntungan yang diperolehi yang dikekalkan ataupun dilaburkan semula ke dalam syarikat. Okey, sebab kedua adalah dividen berbeza mengikut industri. Pembayaran dividen sangat berbeza dari syarikat dan ke syarikat ataupun industri ke industri. Dan seperti kebanyakan metrik, ia sangat berguna untuk perbandingan dalam industri tersebut. Sebagai contoh, rakan pelaburan harta tanah iaitu REIT diwajibkan secara sah untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 90% pendapatan mereka kepada pemegang saham kerana mereka menikmati pengecualian cukai khas. Master Limited Partnership iaitu MLP juga cenderung mempunyai nisbah pembayaran yang tinggi. Dividen bukan satu-satunya cara syarikat dapat mengembalikan nilai kepada pemegang sahamnya. Oleh itu, kadar pembayaran tidak selalu memberi gambaran yang lengkap. Nisbah pembayaran tambahan merangkumi pembelian balik saham dalam metrik. Ia dikira sebagai membahagikan jumlah dividen dan penebusan dengan pendapatan bersih untuk tempoh yang sama. Sekiranya keuntungan terlalu tinggi, ini mungkin menunjukkan tekanan untuk kenaikan harga saham jangka pendek dengan mengorbankan pelaburan semula dan pertumbuhan jangka panjang. Penyesuaian lain yang dapat dibuat untuk mendapat gambaran yang lebih tepat adalah dengan mengurangkan dividen saham untuk utamakan bagi syarikat yang mengeluarkan saham keutamaan. Tajuk seterusnya, tajuk ke-6 ialah contoh nisbah pembayaran dividen. Tajuk ini saya akan memberikan contoh untuk membuatkan para pembaca lebih faham tentang tajuk ini. Syarikat yang membuat keuntungan pada akhir tempoh fiskal dapat melakukan banyak perkara dengan keuntungan yang mereka hasilkan. Mereka dapat membayarnya kepada pemegang saham sebagai dividen. Mereka dapat menyimpannya untuk melabur semula dalam perniagaan untuk pertumbuhan, atau mereka dapat melakukan kedua-duanya sekali. Sebilangan kecil keuntungan yang diputuskan oleh syarikat kepada pemegang sahamnya dapat diukur dengan nisbah pembayaran. Okey, sebagai contoh, pada 29 November 2020, DS Enterprise, salah satu syarikat yang saya random je, saya bagi nama random je, mengisytiharkan dividen tunai 6 bulan sebanyak 84 sen kepada pemegang saham rekod pada 11 Disember 2020, akan dibayar pada 11 Januari 2021. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2020, pendapatan sesaham adalah RM5.73. Jadi di sini kita dapat lihat dividend payout ratio ataupun nisbah pembayaran dividen untuk syarikat tersebut adalah 0.84 sen, iaitu harga dividen tadi, dan pendapatan bersih dia adalah RM5.73. Jadi 0.84 sen bahagi dengan RM5.73, kita akan dapat 0.1466 ataupun 14.66%. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan DS Enterprise akan membayar 14.66% kepada syarikat yang melabur kepadanya dan mengekalkan sebanyak 85.34%. Tajuk ketujuh, saya akan berbentangkan tentang nisbah pembayaran dividen, iaitu dividend payout ratio versus hasil dividen yield. Iaitu saya nak membezakan dua pengiraan dividen ini. Okey, semasa membezakan dua ukuran dividen ini, penting untuk mengetahui bahawa pendapatan dividen memberitahu anda kadar pulangan
rata-rata dividen tunai kepada pemegang saham, tetapi nisbah pembayaran dividen menunjukkan beberapa banyak pendapatan bersih syarikat anda dibayar sebagai dividen. Walaupun hasil dividen adalah istilah yang lebih terkenal dan diteliti, banyak yang percaya bahawa nisbah pembayaran dividen adalah petunjuk yang lebih baik mengenai kemampuan syarikat untuk mengagihkan dividen secara konsisten di masa hadapan. Nisbah pembayaran dividen sangat berkaitan dengan aliran tunai syarikat. Kadar dividen menunjukkan berapa banyak syarikat yang membayar dividen untuk tahun ini berbanding dengan harga saham. Pendapatan ditunjukkan sebagai peratusan, bukan jumlah ringgit sebenar. Ini menjadikannya lebih mudah untuk beberapa pulangan ringgit yang telah dilaburkan oleh pemegang saham melalui dividen. Sebagai contoh, syarikat yang membayar dividen tahunan sebanyak RM10 sesaham apabila berdagang saham bernilai RM100 sesaham mempunyai pendapatan dividen sebanyak 10%. Kita juga melihat bahawa kenaikan harga saham menurunkan peratusan hasil dividen dan sebaliknya pada harga yang lebih rendah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan graf dividen payout ratio berdasarkan trading view. Kita mulanya, di dalam tajuk ini saya akan menerangkan kefahaman DPR, iaitu dividend payout ratio berdasarkan aplikasi ataupun laman web trading view. Mulanya kita akan membuka trading view di Google ataupun di laman-laman web yang mudah seperti gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan laman hadapan trading view. Kita lihat di sini. Seterusnya kita akan pergi bahagian carta dan kita boleh memilih syarikat yang kita mahu. Contohnya di gambar ini saya telah memilih syarikat Top Glove, di mana syarikat ini sangat terkenal pada tahun lepas. Kemudian untuk memilih bahagian DPR, kita akan pergi ke bahagian metrik fundamental saham dan pilih perkara yang berkaitan dengan DPR, dividend payout ratio. Di gambar ini saya menunjukkan saya telah memilih dividend payout ratio tahunan sebagai pilihan pertama, dan seterusnya saya memilih net income tahunan sebagai pilihan kedua, kerana seperti yang kita tahu DPR melibatkan pendapatan bersih. Dalam kiraan yang saya tunjuk di beberapa tajuk yang lepas, saya bahawa net income ini sangat penting dalam pengiraan dividen. Mulanya saya akan terangkan graf tersebut. Di sini kita dapat lihat gambar di atas menunjukkan DPR tahunan sebanyak 52.52% dan net income di bawah ini, net income tahunan sebanyak 1.75 bilion untuk syarikat Top Glove. Ini bermaksud 52.52%, iaitu sebanyak 91.91 juta daripada 1.75 bilion akan dibayar kepada pelabur-pelabur, di mana kita dapat tahu Top Glove ini pada tahun lepas sangat menaik dia punya jualan, walaupun di akhir diorang menghadapi krisis, tapi diorang mendapat pendapatan bersih sebanyak 1.75 bilion, di mana pelabur-pelabur akan dibayar daripada Top Glove sebanyak 91.91 juta untung kepada syarikat yang melabur syarikat Top Glove. Untuk contoh kedua, saya akan menggunakan contoh syarikat lain. Seperti gambar di atas, saya menggunakan Nestle, syarikat Nestle sebagai contoh kedua. Seperti yang pembaca dapat lihat, Nestle. Jumlah DPR tahunan ialah 97.57%. Ia sangat tinggi, tetapi untuk pendapatan bersih syarikat tersebut untuk tahunan ialah sebanyak 672.91 juta, di mana tak berapa banyak dibandingkan dengan syarikat Top Glove tadi.
ia tak sampai separuh pun. Jadi di mana kita dapat lihat ini menunjukkan bahawa 97.57% iaitu sebanyak 672.191 juta dari maafkan saya, 97.57% daripada 672.91 juta iaitu sebanyak 656.55 juta akan dibayar kepada pelabur-pelabur yang telah melabur syarikat Nestle. Walaupun nilainya agak tinggi 97.57%, tetapi kita dapat lihat berbezanya dengan syarikat Top Glove di mana 91.91 juta. Kita dapat lihat perbezaan syarikat Top Glove dan syarikat Nestle sebab pendapatan bersihnya yang sangat berbeza 672 dan 1.75 bilion. Kita dapat lihat di situ perbezaan. Okey, untuk yang syarikat ketiga, saya memilih Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB. Jumlah DPR iaitu sebanyak 35.76. Sangat sikit dia punya percentage dia untuk 2019. Dan untuk BIMB punya pendapatan bersih tahunan ialah 786.92 million. Di sini kita dapat lihat 35.76% daripada 786.92 juta iaitu sebanyak 281.4 juta sahaja yang dibayar kepada pelabur-pelabur. Jadi sebagai pelabur, kita perlu bijak memilih untuk melabur syarikat tersebut. Seperti yang kita lihat, macam syarikat Top Glove ini, kita dapat lihat peningkatan yang sangat berbeza daripada 364.68 juta kepada 1.75 bilion. Betapa untungnya yang syarikat yang tidak tahu bahawa Top Glove akan mendapat pendapatan bersih sebanyak 1.75 bilion ini banding dengan syarikat dua ini, di mana diorang hanya naik sedikit je dan diorang punya dividend payout ratio yang ni kita dapat lihat 97.57, yang ni 35.76. Kita dapat bezakan bahawa pembayaran mereka hanya sedikit sahaja. Okey, kesimpulannya ringkasnya berikut adalah perkara-perkara penting yang kita boleh ketahui daripada DPR, iaitu dividend payout ratio. Nisbah pembayaran dividen adalah jumlah dividen yang dibayar kepada pelabur yang berhubung dengan pendapatan bersih syarikat sesebuah syarikat. Tidak ada nisbah pembayaran dividen yang optimal kerana DPR syarikat sangat bergantung pada industri di mana ia beroperasi, sifat operasinya dan kematangan dan rancangan perniagaan syarikat. Syarikat yang berkembang pesat biasanya mengalami kadar pembayaran dividen yang lebih rendah kerana lebih banyak pendapatan dilaburkan semula ke dalam syarikat untuk memastikan pertumbuhan dan pengembangan yang berterusan. Syarikat yang bangun yang lebih perlahan dan lebih matang, yang memiliki ruang yang relatif sedikit untuk meningkatkan bahagian pasaran mereka melalui perbelanjaan modal yang besar, biasa mempunyai pembayaran dividen yang lebih tinggi. Pelabur berorientasikan pendapatan biasanya memilih syarikat yang ingin mereka laburkan dengan memilih nisbah pembayaran dividen yang tinggi. Kita dapat simpul. Okay. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir bin Muhammad Fazli.